tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa. Halo, bro. Tes. Ada dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Tadi minta maaf sebab kita ada gangguan internet gangguan internet yang mana kita memang sedia maklum untuk orang kata apa, internet ni kita pun tak boleh buat apa lah. Jadi kalau kita yang lain-lain tu insyaAllah kita boleh bantu. Tapi yang internet ni minta maaf lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar Jasin Daily yang kita bersiaran langsung dari Studio Vista Alamanda Majlis Perbendaharaan Jasin, yang mana dalam siri program penghayatan Ramadan, anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, kemudian Pancawarisan Melaka, dan juga kita bersama juga dengan Masjid Al-Ghafar Jasin dengan kerjasama juga Pejabat Parlimen Jasin, Majlis Perbendaharaan Jasin dan juga kami di Jasin Daily. Okey, turut bersama dengan saya lah sahabat kita. Kenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Azizul selaku ahli kuasa Pancawarisan lah Melaka. Jadi alhamdulillah pada minggu ni kita dapat bersama sekali lagi lah. Minggu yang kedua bersama dengan Ustaz pada petang ni. Ustaz. Terima kasih. Minggu lepas kita dengan ancaman dengan macam-macam teknikal bro. Tapi alhamdulillah hari ni kita nampak macam okey kot. Tapi internet je tadi lah. Ada masalah sikit. Sekarang alhamdulillah alhamdulillah. Nampak semua okey. Jadi kepada rakan-rakan yang berada di luar sana, mungkin boleh komen sikit tentang audio sebelum kita bermula. Sebagaimana yang kita maklum semalam, catatan COVID, kita bacakan sedikit catatan COVID-19 semalam ialah 30 kes dan kita tak tahu, dan untuk hari ini kita tak tahu, tapi kita berharap catatan itu akan semakin menurun dan juga kita sentiasa patuhi SOP yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Okey, baik, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Nur Azam bin Ismail akan membicarakan tentang tajuk bab zakat dan juga bantuan MAIM. Okey, susulan kita ada sentuh juga akan kita sentuh tentang bantuan MAIM, dan juga kita akan bercerita tentang bab zakat. Jadi boleh kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin siapa yang nak tanya boleh bertanya di ruang komen. Mungkin ada yang tak faham haul apa dia, nisab apa dia, zakat yang macam mana ni yang boleh dikenakan zakat, berapa persen. Ni kadang-kadang macam kita minggu lepas kan, Cik Zul kan, pasal minggu lepas kita memang daripada segi penerangan ustaz-ustaz tu pun, barisan-barisan ustaz kita nampak
jauh beza dengan apa yang kita amalkan di dalam hidup kita. Macam contoh masing-masing main kuluhum ajmain. Okey, jadi terus kita jangan membuang masa, kita terus bersama dengan Ustaz Nur Azam bin Ismail akan membicarakan tentang bab zakat. Jadi dipersilakan Ustaz Nur Azam untuk memulakan bicara. Ayat tak tahan. Terima kasih sahabat Cikgu Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat-sahabat konti Cikgu Nasa, Encik Azizul, sahabat saya Encik Suhaizan, serta pendengar-pendengar yang sempat melayari pada petang ini program ini. Membincangkan tentang zakat. Sudah tentulah dia mempunyai dua keadaan, pungutan satu dan agihan satu, cikgu. Okey. Maknanya dari segi bayaran zakat sendiri, memang kita sebagai orang Islam sudah tentulah berada di dalam simpulan kepada rukun Islam. Bermakna yang keempat, bermakna kalau tak ada tiang-tiang, bermakna barang siapa tak bayar zakat, dia tak ada pada tiang agama lah. Yalah, 5 rukun kan. 5 rukun tu. Jadi bermakna penting, dan ayat-ayat Allah pun banyak menyebut. Bukalah dalam Quran. Ya, betul. Maknanya ni perbincang secara awam je. Buka dalam Quran, bila Allah kata sembahyang, dekat situ ada zakat selepas. Ya, betul. Bermakna kewajipannya tak apa tidak, bayarlah zakat, tuan-tuan. Ini adalah satu kewajipan yang dituntut. Dan satu lagi, kewajipan yang bersama. Apabila pungutan dah dibuat, wajib juga zakat ini diagihkan kepada yang berhak, yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan rekaan ulama, tetapi ditetapkan oleh Allah. Cuma di Melaka, Cikgu Nasa, Encik Azizul, pungutan zakat dia ada agensi yang lain. Dan bila sebut pungutan zakat PPZ, bagi Melaka, bagian pungutan zakat, kita kata dia suatu agensi yang lain. Dan agihan zakat diuruskan oleh Majlis Agama Islam Melaka. Dan saya selaku pegawai zakat agihan zakat daerah Jasin, memang kita punya core business agensi kalau ke di Jasin untuk agihan zakat yang asnaf-asnaf yang telah kita tetapkan. Okey, itu cikgu untuk permulaan. Okey, maksudnya ada dua bahagian, iaitu bahagian kutipan dan juga bab kutipan dan bab agihan lah. Betul. Okey, jadi ini adalah paling asas dalam pengurusan zakat. Dan macam Ustaz Nazan tadi kata, untuk kutipan lain untuk kutipan. Jadi macam untuk yang bagian Ustaz Nur Azam adalah agihan. Agihan zakat. Agihan. Okey, Ustaz, tentang agihan ni, apabila kita melihat susulan bencana COVID-19 ni, bagaimana orang kata ada tak dia punya komunikasi? Maksudnya ada tak link antara agihan zakat dengan agihan COVID-19? Apa beza dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk makluman semua, sebagai info, dalam negara kita diuji Allah dengan COVID-19 dan keseluruhan rakyat terlibat dalam PKP. Majlis Agama Islam Melaka di bawah agihan zakat, bukan agensi tunggal. Bermakna Majlis Agama Islam Melaka telah mengagihkan maknanya sumbangan sejak daripada 18 Mac sehinggalah sekarang, tuan-tuan. Dia punya bajetnya hampir 4 juta. 4 juta. Hampir 4 juta. 4 juta. Melaka kecil je. Hampir 4 juta. Bermakna 4 juta. Tak sampai 4 juta. Yalah, hampir 4 juta. 4 juta. Bermakna Majlis Agama Islam Melaka bersama dengan agensi-agensi lain peringkat negeri, sama ada daripada JKM maupun daripada Jawatan Ketua Menteri sendiri, melalui Japron dan Main bersama. Bermakna kalau untuk makluman sidang pendengar sekalian, dalam misi kita menyumbang di atas kedukaan rakyat diuji Allah ini, bermakna kalau menyebut
mana maim ketika rakyat ditimpa atau mana zakat tak diagihkan. Itu persoalan amat nakal lah. Ya, betul. Kita maafkan. Sebab dia orang tak tahu, tak dapat ibahan. Jadi kita maklumkan. Kita maklumkan. Untuk yang itu yang kita sebut tu hampir 4 juta itu itu maknanya bajet yang bukan asnaf. Yang bukan asnaf, betul. Yang asnaf sendiri untuk hampir 2 bulan 3 bulan ni hampir juga dekat 11 juta tuan-tuan. Maksudnya untuk yang dalam tempoh PKP ni yang zakat fokus pada asnaf hampir 11 juta. Okey, yang 4 juta ni yang bukan asnaf. Bawah lah daripada 11 juta tu. Bawah 11 juta. Jadi maksudnya yang untuk asnaf sendiri yang menerima bantuan dia tetap. Bermakna kalau dia dapat daripada federal suatu amount dengan makiah dia Pak Awang ke apa Pak Saleh Pak Saleh ke apa ke itu belum masuk NGO lagi. Betul. Yang macam golongan Ustaz yang mulia kita Ustaz Abid Liu atau NGO daripada apa yang kita pun tak tahu yang datang. Dan asnaf tu sendiri memang dah ada bulanan dia. Dia dah ada bulanan. Dia ada dah bulanan dia. Cuma orang kata apa, kalau macam contoh dia ada perubahan dari segi macam contoh kematian suami ke ataupun dia sakit ke, itu bantuan lainnya. Cuma kaedah-kaedah yang kita bantu dari segi untuk makluman Cikgu Nasar kalau untuk kita bantu dari segi masa luar bukan daripada asnaf, bermakna kita akan bantu dari segi bentuk makanan. Kita ada buka 2 keadaan. Satu dalam bilik gerakan sendiri yang diketuai oleh bos Encik Rizalman. Dan yang keduanya PSU agihan zakat zakat sendiri, iaitu yang berbahagia Al-Fadilatul Ustazah Sakinah. Dia menguruskan untuk untuk yang bukan asnaf juga, yang saya lakukan daripada 18 sehinggalah baru minggu lepas terhenti, iaitu bantuan makanan kecemasan bukan asnaf yang kita buat secara talian. Secara talian. Talian. Encik Suhaizan pun tahu bagaimana Encik Azizul pernah mohon hari itu. Itulah kaedahnya. Bermakna cara tradisional, cara bagi duit pergi ke kedai dah tak wujud. Maim dia bermakna di atas khibul khabarus sadiq, ketelusan. Maka kita buat cikgu contohnya Cikgu Nasar nak mohon, kita bank inkan duit dalam IC dia. Dan dia pergi ke kedai, dia select dia kat terminal macam kad kredit, dia select, maka keluar amount di situ. Dia masuk kedai pun ada kedai panel apa semua. Ada panel. Kira canggih kira canggih lah kan. Maksudnya pengurusan tu nampak lebih ni, cuma mungkin ramai orang tak tahu kan. Cuma kami minta maaf lah kepada pemohon-pemohon daripada bajet-bajet yang disediakan. Memang kita tahu ada yang talian-talian permohonan kita tak dapat nak penuhi. Betul. Tetapi apa yang telah diamanahkan oleh kami untuk mengagih untuk yang bukan asnaf lebih kurang dalam 150,000 hampir. 150 untuk Melaka saja. Bukan. Yang bukan asnaf. Yang seorang RM100, yang seorang RM50 tu satu Melaka, alhamdulillah telah dapat kami agihkan. Ini sepanjang PKP ni Ustaz? Jadi yang mana tak dapat, kami menyusun 10 jari kemaafan. Bukan kerana kami tak nak membantu, betul. Tetapi bajet itulah yang kami ada. Untuk pengenalan. Baik. Okey Ustaz, kita terus fokus kepada tajuk kita, iaitu bab zakat tadi. Okey, baik. Sekarang ni kita cuba tengok pada kita macam kita buat ulang kaji balik Cik Zul maksudnya apa hukum bayar zakat, bab hukum bayar zakat dan mengagihkannya. Maksudnya hukum bayar zakat, siapa yang patut bayar zakat, siapa bila nak kena bayar zakat. Ini macam kita ulang kaji balik Ustaz sebab kadang-kadang adakah bulan puasa ni je, bulan Ramadan saja bayar zakat? Zakat lah ada banyak jenis kan. Macam contoh zakat fitrah dengan zakat harta. Ada orang buat potongan gaji. Tu pun banyak sebenarnya banyak persoalan bab zakat ni. Memang banyak tajuk-tajuk berat-berat ni semua. Okey, silakan Ustaz untuk Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada 2 keadaan yang berbeza di situ. Bayar zakat wajib.
macam saya sebut tadi, dalam keadaan dua keadaan. Betul. Cuma yang menjadi gurauan masyarakat kita, bayar zakat dia akan tersimpul dalam pemikirannya, bayar zakat fitrah lah. RM7 atau RM14. Encik Azizul RM8 tahun ni agak-agak. Dah dapat orang baru ni mungkin 14 kot. Jadi cikgu ya, itu zakat fitrah. Zakat fitrah fakir miskin pun kena bayar. Betul. Istilah orang Melayu cakap Cikgu Nasar, zakat kepala. Zakat kepala. Berapa kepala? Menyesal aku bayar zakat. Aku minta zakat 1 sen pun tak bagi. 80 tahun aku bayar zakat. Ada. Pakcik bayar zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah tuan-tuan, kalau nilaian bulanan asnaf maim, kalau fakir miskin 80 tahun RM7 dulu baru berapa ringgit kan? Ya, betul. Baru 3 bulan dah boleh settle bayar tuan-tuan sepanjang hidup dia kan. Ya, betul. Tak adalah kalau gitulah. Tapi tuan-tuan, bila kita sebut bayar zakat, zakat merupakan suatu, kita kata, suatu kekuatan dalam pembangunan Islam. Ya, betul. Sebab itu kita kata bukan saja zakat fitrah. Kalau ada rezeki yang lebih, bayarlah tuan-tuan. Itu saya tak nak fokus. Itu cikgu boleh jemput bahagian pungutan zakat. Yang saya nak bila sebut yang jadi cabaran yang lagi besar, bila dah pungut zakat, ke mana nak diagihkan? Nak diagihkan. Ada yang melaung-laung cakap pungut berjuta, tapi mana dia pergi? Dah tak nampak dia kan. Dia macam dalam media sosial sekarang ni pun dalam dengan mudah kan. Inilah kata. Tapi tak tahu lah, masa dia tulis tu pakai kain gombang, kain plekat je kan. Tapi tapi bila penulisan itu, persoalan itu telah dikeluarkan, memang betul. Itu salah satunya. Tapi yang ni yang kata Ustaz Nur Azam akan fokuskan bagaimana nak mengagihkan. Okey, silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan, pengalaman saya membesar di Maim. Memang saya tak pernah tukar bahagian. Berbelas tahun lah. Ini paling senior lah. Tak jugalah, ramai yang lagi otai kan. Tapi kita cerita, kalau tanya bermakna, kalau seorang mendakwa dia pakar dalam bahagian zakat, setakat dia pensyarah, dengan orang yang bercakap dan dia memang kerja dia agihkan zakat. Dia memang on field lah. Walaupun dia ada SPM je tuan-tuan. Terpulang pada cikgu lah nak menilai di mana kan. Kan cakap riak pula. Tapi ceritanya kalau orang yang menguruskan zakat, yang maknanya kerja dia, betul, bermakna sekilas air, sekilas ikan di air, dah tahu dah dia nak pergi mana. Dah tahu dia ni nak membohong ke tidak dalam PKP. Ya, betul. Jadi tuan-tuan, bila sebut bayar zakat, ada juga yang nakal-nakal. Bila dia sebut mana zakat, bila kita semak-semak, walaupun dia banyak duit, tak pernah pun bayar zakat. Ya, betul. Ini bergurau je lah. Tapi memang betul hakikatnya. Tuan-tuan, kalau betul-betul lah dia bayar zakat dengan nilai 1 juta, 2 juta, orang ini tidak pernah berada di tahap kita kata mencabar agihan zakat. Kemanakah duit berjuta? Paling tidak pun dia datang kat zakat, agihan zakat, boleh tak saya bayar duit zakat 1 juta, saya nak guna sebahagian untuk mengagihkan sendiri. Pun boleh juga kan. Bermakna ini kita cerita persoalan keimanan. Tetapi banyak yang jago-jago bercakap dalam istilah kemanakan duit zakat. Sebenarnya hakikat, minta maaf pendengar di luar kebanyakan 99% orang tu tak pernah bayar zakat pun. Ya Allah. Dan yang banyak menghujani pun, kadang-kadang dia kaya bayar zakat kat negeri lain. Kat negeri lain. Ya, betul. Dan pengakuan tu kadang-kadang dia cakap kepada umum tanpa rasa malu. Itu yang kita rasa sedangkan orang yang berada di on ground kan, on field kan. Itu macam Ustaz Nur Azam tanya, kalau saya tanya saya lah. Saya bagi analogi, bagi contoh yang berbeza Ustaz. Betul. Saya bagi contoh yang berbeza sebab pensyarah-pensyarah saya pun pernah menyatakan there is the differences between theoretical dengan applied science. Theoretical dengan applied science. Dia science ni ada dua. Theoretical dengan applied. Maksudnya kalau dari segi theoretical, macam itulah dia boleh cerita macam-macam kan. Tapi dari segi applied ialah orang yang berada di front line. Sebagai contoh lah, orang
kita hari ni ramai orang komen, korang tak kesian kepada frontliner kita yang pakai baju PPE tu panas apa semua kan. Itu teori. Itu dia cakap sebab dia tak pernah pakai pun PPE tu kan. Tetapi orang yang memakai PPE tu dia tahu betapa panasnya macam mana. Jadi itu beza dia. Walaupun betul yang kata ustaz kata nak buat agihan tu bukan senang. Sebab dia ada banyak cabaran. Jadi ustaz cerita sikit cabaran tu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya setuju cikgu cakap berkaitan dengan apa dia mengagihkan zakat berdasarkan melihat. Itu salah satu dari segi dia punya pengukuran. Di dalam prinsip zakat dia ada 15 untuk mengagihkan ni. Salah satunya al-ihsa. Al-ihsa bermakna dia kena tahu keseluruhan cerita si Abu ni. Dan perkara itu sebab itu di Melaka kita meraihkan arahan daripada tertinggi. Contohnya sebelum kerajaan yang sebelum ini kita menetapkan tiap-tiap yang nak mohon zakat kena minta tanda tangan imam ataupun JKK, bukan dua-dua tu MPKK dulu dengan bertukar kerajaan kita raikan. Kita tidak pernah berada di dalam menongkar harus sebab kita raikan sebab dia dah masuk ke pimpinan lain, dia ada suatu idea yang lain. Tak mau dua tu lagi dah. Jadi tuan-tuan, jadi untuk makluman cikgu, bayar zakat, cikgu bawa duit 10,000, Cik Suaizan bawa duit 20 juta. Nak pergi dekat amil pembayar zaya zakat, tak kira kat kalau baiknya di Melaka lah. Walaupun ada yang mengatakan boleh, tetapi kita kata yang paling kuat hukum mengatakan bayarlah kat negeri sendiri. Bawa 20 juta, datang dekat tempat bayar zakat. Cikgu Nasar, ada tak dia orang tanya, ni agak-agak duit ni mana lobok datang main neko ke apa dapat? Tak ada. Itu tak ada kewajipan tanya. Engkau orang ulung, kau ambil je. Betul. Angkat. Ini orang tahu orang bayar zakat. Tuan-tuan, itu hukum. Macam kita bagi sedekah kan. Kita bagi sedekah, orang yang terima sedekah tanya, ni duit daripada mana ni? Hangin juga. Hangin. Bermakna kalau Cikgu Nasar bawa duit 10,000, pusat zakat siap suruh junjung Quran. Ini bukan pusat zakat Melaka. Ini pusat zakat Amerika mungkin. Tapi cikgu, macam sekarang ni dengan di dalam siaran kita ni Laksamana Jebat Arif Aziz ni dia duduk kat Australia ustaz. Ni Arif Aziz ni yang sedang menonton kita ni, dia berada di Australia. Ni antara geng-geng ustaz Ustaz Hashimi ni. Ustaz Hashimi punya geng. Kemudian bila nak mengagihkan, orang selalu cakap macam ribut sana buat promosi pakai hotline apa semua. Tapi nak agih macam siput. Tuan-tuan, bila nak agih di sini ada hukum. Betul, hukum dia. Bermakna paling tidak pun dalam hadis Nabi cakap cari tiga orang kepercayaan. Ini hadis Nabi. Betul. Bermakna kalau ikut daripada kepimpinan lepas betul. Kepimpinan apa yang pertama? Orang yang bekerja sebagai amil zakat, yang pergi turun padang mencari satu. Yang kedua, imam lagi kenal orang kampung Bukit Senggih. Orang Kelubi. Saya tak kenal orang Kelubi, tuan-tuan. Yalah dia buat kain koyak, saya datang apa semua kan. Dengan tak mandi bau mengaum, kita tak tahu. Dia sorokkan kereta Persona dekat rumah sebelah. Betul. Itu possible sebab ada terjadi. Ada yang kita tengah telefon dia kata susah. Kita dengar dia sendiri cubit anak dia suruh menangis pun ada juga. Nak menunjukkan yang dia betul-betul susah. Betul-betul susah. Kadang-kadang anak dia lapor susu. Dan yang ketiganya JKK. Ada orang kampung tak suka jumpa Imam Azizul. Dia suka jumpa pengusi. Jadi tuan-tuan, itu lepas. Tetapi kita raikan, tukar kerajaan, dia kata tak mau pakai. Dan menjadikan WhatsApp viral adalah satu daripada prinsip untuk cukup sebagai dihantar WhatsApp, kau kena pergi tengok.
Oh. Ada. Tetapi kita kembali balik. Yalah. Setelah berlaku pertukaran kerajaan, kita kembali balik kepada paling tidak pun imam lah. Ya, imam. Sebab apa tuan-tuan, bila kata nak hukum agih zakat, sebab itu bila ada satu ceramah dia orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, kita cerita bila cukup tahun ada lebihan zakat. Ini yang kita risau. Sebab tuan-tuan, untuk Cikgu Nasar dalam mengagihkan zakat, Melaka, Majlis Agama Islam Melaka, tanggungjawab dia mengagihkan zakat antara beberapa negeri yang mendapat cemerlang 5 bintang dalam bersihnya duit zakat dan zakat diagihkan. Bukan senang nak dapat. Bila sebut khabarul sadiq, ketelusan, wajib duit zakat kena audit. Itu prinsipnya. Dan MAIM berada di landasan yang betul. Dalam beberapa negeri MAIM telah dapat 5 bintang dalam maknanya telah menghabiskan duit zakat mencukupnya. Secukupnya. Sebab itu tuan-tuan, dia cabar kita, cikgu. Apa duit lebihan, apa kalau zakat tak boleh nak agihkan, biar saya agihkan. Ada. Saya ada terbaca tu. Andal, memang andal. Kita pun tanya, tuan, agak-agak kat mana nak agihkan zakat tu? Saya boleh bagi dekat masjid 20,000 saya. Betul ke tuan-tuan? Jangan sampai dana zakat, duit beras pidia kita buat bubur lambu. Tak boleh. Benda tu. Itu pun ada yang terbit dalam posting tahun lepas kalau tak silap. Sebab itu tuan-tuan, dia bukan semudah tu. Sebab itu tuan-tuan, macam kita kata, kita buat imbangan. Dulu pernah tuan-tuan, bila kita berada di kerajaan yang sebelumnya, kita kata viral ataupun WhatsApp, Facebook merupakan medium utama, dasar untuk kita siasat. Tak menang tangan kita tuan. Nak pergi setiap aduan. Dan tanyalah bos saya yang lepas, Ustaz Rizalman, bagaimana buat. Tapi tuan-tuan, bila sebut kata-kata hibzul sadiq, kena ada audit. Kita kadang-kadang tak menang tangan nak menyediakan laporan tuan-tuan. Bila orang tanya, banyak siang malam, tapi mana buktinya? Kalau sebab kata itu, macam contoh betul macam sekarang ni, penerima zakat. Penerima zakat untuk negeri Melaka keseluruhannya berapa ramai, Ustaz? Kalau dalam rekod kita yang dapat bulanan. Yang dapat bulanan lebih kurang dalam 8,000 lebih. 8,000 lebih. Oh, tu bayangkan, bermakna satu orang tu akan terima dalam lingkungan 400 hingga paling rendah pun 200 lah. Oh. Jadi maksud yang ni dan ada yang lebih. Ada yang jejak hampir dekat ikut latar belakang lah. Latar belakang dan apa skim yang dia Melaka, cikgu. Dia agak berlainan. Contohnya bila seorang asnaf dia jadi aja asnaf fakir ataupun miskin bulanan MAIM, dia layak kepada skim-skim yang lain, lebih kurang 22 skim. Ada 22 skim. Anak belajar, anak apa. Sebab itu kita kata kalau satu orang datang mengatakan dia nak bayar sendiri, betul. Tak ada masalah. Yalah, orang dah nak duit dia. Kan kalau kita kata tak boleh, dia pergi negeri Perlis lagi susah kita rugi. Kan betul. Cuma kita kata macam ni lah tuan, bayarlah sikit dekat pusat zakat. Betul. Lepas tu sebahagiannya agihlah. Dah orang nak agih sendiri. Ada yang datang jumpa kita, cikgu. Betul. Dia minta senarai untuk mengagihkan zakat sendiri. Dah orang nak agihkan pada asnaf kita, bagi. Tetapi hukum mengatakan dua pilihan ni, yang bayar kepada pemerintah dia lebih kuat daripada bayar sendiri. Betul. Hari ni cikgu ada bayar duit zakat 10,000. Bayar kepada 3 orang. Sebab nampak dia susah. Lepas tu susah dia makan dan mungkin bil-bil tertonggak, bil rumah, bil api air. Seorang dapat dalam 3,000 lebih sikit, selesai yang tu. Esok dia datang jumpa cikgu lagi, anak pula anak sekolah. Cikgu adalah sikit duit. Tu bukan zakat tu. Yang tadi betul zakat. Yang first tadi zakat. 10,000. Tu dah betul, bagi 3 orang. Dah habis 10,000. Dah habis 10,000. Seorang dapat 3,000. Dah habis dia bayar bil apa semua dengan duit makan dia hutang sikit. Anak nak sekolah. Anak nak sekolah, dia pun jumpa cikgu. Cikgu nak duit lagi.
Ni anak 3 orang, 2 sekolah menengah, seorang sekolah rendah. Agak-agak cikgu ada duit nak bagi lagi tak? Adalah sikit. Itu dah bukan duit zakat lagi. Itu dah sedekah. Bila cikgu keluarkan balik dan nama sedekah. Bila Allah sebut innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah dia ada 2. Ada sedekah wajib. Sedekah wajib iaitu sedekah bermakna zakat. Okey. Kalau zakat harta ataupun zakat fitrah tu dah tentulah. Zakat sedekah sunat, kita ada duit lebih bagi kat orang. Lepas tu selang 2 minggu lagi dia sakit, nak pergi hospital tak ada duit. Tak ada duit. Bukan kata cikgu kata tutup pintu. Dengar motor dia lagi sebatu dah boleh dengar lah, dah lari. Jadi tuan-tuan, bila tuan bayar kat zakat dekat pemerintah, contoh negeri Melaka, walaupun RM300 ataupun RM600 setahun, nak buat bulanan boleh orang kerajaan. Betul, potongan. Ataupun nak buat potong sekaligus, kumpul-kumpul bayar sekaligus hujung tahun. Walaupun sikit. Tapi kalau ada saudara kita susah, dia layak dalam kategori pengiraan zakat. Maka bukan saja makan minum tiap-tiap bulan. Anak sekolah hari-hari sebulan RM50 seorang. Kalau itu yang dalam yang 22 skim tu. 22 lepas skim tu tu. Anak pula ni tuan-tuan, ni PKP ni. Universiti semua tutup. Lepas tu nanti PKP buka balik, universiti buka, dia punya kemasukan ke IPTA, college segalanya. Agak-agak kalau orang yang kita bagi tadi, kita nak bagi lagi tak tuan-tuan? Memang kita lari tuan-tuan. Silap kita maki. Dan macam cerita Piramli 40 penyamun, betul. Muka kau ni memang betul unta padang pasir pun. Tapi zakat tak ada tuan. Nak minta apa bang? Nak minta apa? Nak pergi hospital Melaka. Hospital Melaka kan peri rawatan, tambang. Naik motor RM3 pun berkira. Ambil 50 tuan. Sebab itu tuan-tuan, ini antara perkara yang saya kongsi lah. Maksudnya cabaran-cabaran bayarlah zakat, insya-Allah tuan-tuan. Jadi orang kata apa? Berikan sepenuh keyakinan. Lagi satu, semalam kita pun ada berbicara tentang bab syukur kan. Inilah tanda kita bersyukur. Setuju cikgu. Dengan betul menunaikan zakat. Jadi bila menunaikan zakat lah, jangan dakwa-dakwi lah. Bila dakwa-dakwi lah, dia boleh pergi pindah jadi kufur. Sebab harta tu bukan harta kita sepenuhnya, betul. Yang saya faham lah. Sebab semalam kita bercerita bab syukur dan kufur. Ustaz Hashimi pun dah kupas. Jadi bila dengan situasi yang macam sekarang ni, ialah betul lah bagaimana yang Ustaz Nazam cakap ni. Jadi terima kasih kepada Nur Cempaka, Imam Abdul Manap pun bersama, Muhammad Faiz ada, Asrul Khan ada, kemudian Puan Kamariah ada, Arif Aziz yang berada di Australia. Dia memang dia penunggu setia, dia punya penonton setia siaran kita ni. Alhamdulillah. Dia kata nanti dia balik kampung, dia nak jumpa ustaz-ustaz ni. Okey, Lasmana Jebat, Aliza Farhana, Muhammad Rosal Muhammad pun ada. Terima kasih. Waalaikumsalam semua yang telah memberi salam. Aliza Farhana Sharifah ni rumah ustaz ada. Okey, Mr. Kong Chun Choi. Kong Chun Choi ni orang kuat Taman Maju. Dia Jasin Daily ni sebenarnya dia special ustaz. Dia maksudnya apa yang kita lemparkan, yang kita kongsikan, tidak mengira siapa anda. Tak kisahlah Islam ke bukan Islam, sebenarnya apa saja kita kongsikan di sini. Jadi terima kasih Raimi Ismail dan juga rakan-rakan yang bersama Izzah Rahim daripada awal tadi, dan juga kepada Eliana Fira. Jadi terima kasih kepada semua yang itu. Mungkin ada yang tak disebut nama. Jadi kita bersama dengan Ustaz Nur Azam Ismail, pegawai zakat, pegawai MAIM yang bertanggungjawab dalam agihan zakat. Okey. Terima kasih Dede dan juga terima kasih Akalili Zati. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Jadi Ustaz Nur Azam dah ceritakan cabaran bagaimana zakat itu dikendalikan apa semua kan. Jadi kita mungkin boleh minta ceritakan sikit Ustaz. Macam contoh cerita ibu tunggal kan. Ibu tunggal ni ramai yang suka biasa sebut ibu tunggal je kan. Yang ni ramai yang senyum kan. Tapi yang muka komod ni yang perempuan. Walhal dia
Itu je saya kata, kadang-kadang saya rasa pelik tau. Saya cakap dengan perempuan kan, sepatutnya dia ada nilai kasih dan sayang. Bila lelaki sebut ibu tunggal tu, maksudnya orang lelaki ni ada kisah kasih dan sayang. Marah dia orang. Okey, jadi tentang macam mana kita nak kenal pasti ibu tunggal yang layak menerima zakat, orang sakit yang terlantar, dan kategori-kategori yang ada, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin dan dirahmati Allah, masyarakat selalu mengidangkan kepada kita, tak layak ke dia ni ibu tunggal, tak layak ke dia ni sakit terlantar, tak layak ke dia anak yatim. Tuan-tuan, sebutan-sebutan yang disebut itu adalah kenyataan yang sebenar pada hari ini. Dan untuk makluman semua pendengar, sebutan nama-nama tadi, kalau label yang ibu tunggal, Cikgu Nasar lagi faham lah. Bermakna golongan-golongan ini bukannya asnaf zakat. Dia bukan asnaf zakat. Asnaf zakat yang disebut Allah di dalam Al-Quran ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Amil, mu'alaf, kemudian wal gharimin, bermakna yang berhutang. Kemudian Ibnu Sabil, riqab, Ibnu Sabil, fi sabilillah. Ada 8. Orang golongan ini faridatan minallah, bermakna wajib kita bagi. Kalau orang berada dalam kira-kira ini, 8 ini. Tapi tuan-tuan, bagaimana yang kita sebut golongan anak yatim apa segala bagai tadi boleh jadi layak untuk dapat zakat kalau dia berada di dalam fakir ataupun miskin. Dalam 8 kategori tadi, 8 kategori dia paling istimewa. Walaupun yang menjadi al-awwaliyat, istilah bahasa Arab, prinsip zakat yang ke-15, cikgu. Kalau saya bergurau, yang terakhir viral, itu kan tak ada. Tapi dalam prinsip zakat yang ditulis Cik Suhaizan dia, yang takat ni saya tak mau nambah lah. Yang terakhir al-awwaliyat, keutamaan 3. Keutamaan fakir, 3 asnaf fakir, miskin dan amil. Mu'alab kemudian. Tetapi oleh kerana kita berada dalam misi dakwah kepada non-Muslim, terutama yang baru-baru jinak dalam Islam, yang baru menjadi saudara Islam kita dunia akhirat, maka orang yang masuk Islam negeri Melaka, masuk je Islam sehingga 5 tahun. Ini fatwa yang dibuat telah berada di Melaka, yang telah diputuskan sehingga 5 tahun. Automatik dia boleh dapat bantuan. Di bawah skim mu'alab, 200 makan, barang makan, 200 tunai. 200 makan, 200 tunai. Pernah saya bantu takat ini, cikgu. Ada, dia berada dalam tempoh 5 tahun tadi. Sekarang dia belajar dekat Amerika. Tiap-tiap bulan kita bank in-kan dalam akaun. Dalam akaun. Budak pandai. Anak orang Lobok Bandung, Cik Suhaizan. Cik Suhaizan kenal. Anak orang asli kita. Mak ayah dia tak Islam ya, Cikgu Nasar. Tapi anak dia dapat Islam semasa belajar di luar daripada. Jadi dibantu dan sekarang ni berada di luar negara. Kita bantu asnaf mu'alaf. Jadi tuan-tuan, kalau sebut dia ni ibu tunggal, tak ada asnaf. Tapi kalau ibu tunggal menepati kriteria, antara yang 3 yang awal tu. Yang 3 yang 2 yang awal tadi. 2 yang awal, fakir, miskin. Betul. Fakir dan miskin. Cikgu, bawalah borang dia kat saya. Jangan yang lawa lah. Baik. Saya meraihkan perkataan janda ni, cikgu. Betul. Sampai password ID saya pun saya pakai janda, tuan-tuan huruf kecil. Tak adalah, sebab kita memang sebab golongan wanita adalah golongan yang mangsa. Betul. Kebanyakan ada juga wanita yang jadikan jantan mangsa. Tapi yang Ustaz kata yang orang lelaki mangsa ni masa PKP. Masa PKP. Sebab apa saya tengok yang dalam surat khabar baru ni, yang laporan keganasan rumah tangga ni majoriti lelaki.
Saya rasa dah terbalik ni. Jadi kita balik pada tu tadi, maksudnya ibu tunggal yang menepati kriteria fakir dan miskin. Okay. Jadi semalam pun kita ada cerita pasal fakir minggu lepas kan. Contohnya cikgu Okey. Seorang pengurus bank dengan suami isteri kemalangan jalan raya di highway federal, meninggalkan anak yang kecil. Walaupun dia ada lebih kurang dalam 300,000 dia punya insurans, tapi anak ni selagi umur dia belum 21 dia tidak boleh memunya duit tu. Jadi walaupun dia anak yatim piatu, tapi kalau dia anak yatim piatu dan dia ditinggalkan oleh bapa dia 300,000, tak layak tuan-tuan. Bermakna ahli keluarga kena ingat, dulu kan budak ni. Tapi kerajaan negara kita sekarang ini dia menjaga tuan-tuan. Dia letak dekat amanah raya, selagi belum 21 dia takkan keluarkan. Kalau tidak terlokup. Kalau tidak dia punya keluarga lah. Kalau amanah okey. Sebab kita pun banyak dihidangkan dengan cerita-cerita Hindustan, cerita-cerita drama Melayu kan. Jadi memang antara dalam filem drama Melayu yang bila kita tanya, memang dia berdasarkan daripada kisah sebenar. Jadi memang bila kita tengok tu sebenarnya itulah yang berlaku kan. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Okey, Ustaz, ni ada satu soalan daripada Muhammad Azri Harun. Okey, Kamal Zaman Ros dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Muhammad Azri Harun dia ada tanya, Ustaz, jika golongan yang baru termasuk dalam kategori asnaf, baru termasuk dalam kategori asnaf, bagaimana cara untuk mohon bantuan? Perlu terus ke pejabat zakat cawangan atau perlu lapor dulu kepada imam karya? Ini yang mu'alaf. Yang mu'alaf. Alhamdulillah kepada golongan yang diberi hidayah oleh Allah, saudara-saudaraku yang masuk dalam kumpulan asnaf mu'alaf. Bila sebut masuk je Islam, kalau tak tahu jalan, jumpalah imam-imam. Betul. Dan imam-imam di luar bawalah ke pejabat agihan zakat seluruh negeri Melaka. Kalau Melaka Tengah yang dekat Masjid Negeri tu. Kalau dekat Jasin Bistari. Satu je kat pusat zakat, bagian agihan zakat tu. Kalau kat Melimau kita ada nak mudahkan rakyat lagi, nak mudahkan orang Islam. Dah ada pejabat baru cawangan Melimau yang diketuai oleh sahabat saya Tuan Haji Izhar. Az-Zakati. Nama bapa dia Az-Zakati juga. Kan maknanya dia jadi ketua di sana. Pergilah sana. Memang tak salah pilih jadi tuan-tuan pergi, dan kita untuk mu'alaf tak payah banyaklah datang, bawa kad Islam dengan IC, isi, bukan cakap tuan-tuan. Kalau betul-betul tuan-tuan nak cabar saya bila boleh lulus, cikgu tanya Nasa. Memang Ustaz boleh proses lulus, tapi lulus bila? Berapa lama masa tu? Kalau tuan-tuan demi sayangnya dan demi amanah agihan zakat, hari ni datang, hari ni juga saya boleh luluskan. Kalau sampai peringkat macam tu, kalau dah mendesak sangat, tapi tak boleh diamalkan benda ni, itu hanya arahan wahyu je. Kalau Cik Suhajan fahamlah arahan wahyu kan. Dia macam contoh kalau katalah dalam keadaan tertentu, sebagai contoh yang macam kita kata ditimpa musibah. Ditimpa musibah, dah lah dia fakir, dah dia miskin, lepas tu dia mu'alaf. Kemudian dia timba musibah pula, rumah terbakar. Tu Kepada yang bertanya tadi, bawalah. InsyaAllah. Tapi kalau dia dah lama memeluk Islam, anak pun dah besar-besar apa semua, kita bincanglah. Kita tak boleh buat keputusan di sini kan. Betul. Terlalu mudah pula. Kita kena buat kajian. Macam tadi lah Ustaz cakap, perlu maksudnya kaedah dia kena tahu keseluruhan cerita. Betul. Bab keseluruhan cerita ni, saya dalam kepala bila Ustaz kata keseluruhan cerita, kena tahu keseluruhan cerita ni umpamanya macam risip. Betul. Maksudnya kita mesti ada satu pasukan yang betul-betul cari maklumat lengkap. Okey, contoh Cik Azizul. Okey, siapa kenal Cik Azizul? Jadi kita pun kena gerakkan kawan-kawan kita. Kau kenal tak Azizul? Banyak juga kerja tu Ustaz. Banyak, bukan senang-senang nak buat agihan ni. Betul. Maksudnya contoh kalau kata Cik Suhaizan, okey, ada berapa rumah?
Jadi rumah yang pertama kat mana? Rumah kedua, contoh ada yang saya nanti dulu awal ni. Okey, jadi itu antara yang itu banyak juga ni sebenarnya kalau kita nak ulaskan ni kan. Jadi apa kata kalau kita berehat sekejap Ustaz, kita boleh dengan sebuah lagu dari penyanyi cilik ni, iaitu namanya Andi tak silap saya. Ni budak lagi ni menyanyi ni pun, tapi orang kata apa, dia punya suara tu mengganggu lah. Andai Ku Tahu dari Andi untuk pendengaran anda pada petang ini. Lepas ni kita akan sambung dengan soalan seterusnya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Okey, itulah tadi sebuah lagu Andai Ku Tahu. Andai ku tahu bila ajalku. Itu sebenarnya
ada mesej tersendiri tu lagu tu. Jadi masa menunjukkan 3:14 petang. Yang kita terus bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Nur Azam Ismail, bahagian agihan agihan betul zakat daerah Jasin, yang mana kita tadi dah sentuh dah sentuh banyak perkara you tadi kan. Dah sentuh dah tentang bab hukum zakat, agihan zakat. Rupanya bab agihan zakat ni sebenarnya lagi kritikal dan paling banyak yang perlu kita sentuh dan kita expose. Okey, jadi Muhammad Azri Harun, dia ada satu soalan ni. Selain itu Ustaz, jika sebelum ini seseorang itu tidak dalam golongan asnaf, sepanjang tempoh PKP selama hampir 2 bulan, hilang punca pendapatan, hilang kerja, adakah ini dikira termasuk golongan asnaf yang baru atau tidak? Dan sekiranya ingin memohon bantuan, adakah layak kalau dia dalam kategori asnaf? Okey, sekiranya layak, perlukah terus hadir ke pejabat cawangan zakat daerah? Okey, ni soalan ni maksudnya sebelum ni dia bekerja, lepas tu bila PKP ni dia dah hilang pekerjaan, adakah dia termasuk dalam kategori yang asnaf tu? Okey, silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Persoalan daripada Muhammad Azri tadi ya. Berkaitan dengan PKP hilang kerja, dia masuk golongan asnaf ke tidak? Ya. Dalam perkara PKP tak bekerja, dia masuk golongan asnaf ataupun tidak, secara terangnya memang tiada lah. Dia memang tak termasuk dalam golongan. Cuma dia hilang dia punya punca kehidupan dia sebentar. Tetapi kalau kita secara perdamaian kita bercerita kan, zakat bukan agensi tunggal yang membantu rakyat. Kan tadi cikgu pun dah cakap dengan Pak Saleh, Mak Kia. Ini dah nak masuk lagi yang bayar pada majikan, yang 1,200 orang. 1,200 orang. Sebab tu bila kadang saya menitis air mata melihat apabila PKP dilonggarkan, dia orang buat kawat depan kedai pajak gadai. Buat kawat berbaris tuan-tuan. Bagaimana benda tu boleh berlaku kan? Cuma ialah kadang orang Melayu, hadis Melayu ni betul juga. Ukur baju di badan. Ukur baju kan, badan. Tuan-tuan dengar cikgu marah saya. Tapi tuan-tuan, saya rasa berbalik kepada cikgu cakap kepada Syekh Imam Masjid Al-Ghafar, Ustaz Hashimi cakap bab bersyukur tadi orang marah. Betul. Tetapi saya rasa apa yang kita dapat daripada bantuan sepanjang PKP, sebab itu saya berani cakap walaupun saya tak buat kajian, mangsa yang terkesan ini bukan dibuang kerja, tetapi ada pembelaan yang kita tak perlu sebut, tuan-tuan lagi faham. Sebab tu saya berani sebut hukum, dia bukan golongan zakat. Tapi kalau sebanyak PKP tiba-tiba terus dia jadi lumpuh, nak pakai lagi tambahan dia punya belanja, itu buatlah permohonan. Walaupun kaunter kaunter agen zakat tidak buka untuk pembukaan seperti hari biasa, tapi kita masih berusaha lagi di atas talian. Layarilah. Dia beza Ustaz. Kita kadang-kadang kita nak menerangkan beza antara kutipan zakat dengan agihan zakat. Beza macam di sini di Jasin, maksudnya di pejabatnya di Jasin Bestari. Dan di Melimau ada satu kan? Ada satu pusat agihan. Dia pusat agihan zakat. Pengurutan zakat dekat pejabat agama. Jadi pengurutan zakat dengan agihan zakat berbeza. Jadi kalau kita nak tahu ini asnaf ni sesuai atau tidak, kita ke pejabat agihan zakat. Betul. Kalau cukup haul nisab, pergi kutipan zakat. Betul. Okey, jadi ada satu soalan lagi. Ni Ustaz Imam Manap kita pun dia kata lagu tadi orang kata apa menusuk kalbu lah dengan Hidirdin tadi. Okey, baik. Ada soalan daripada Mira Edora Liza. Nama dia sedap ni, Mira Edora Liza. Mokta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, bantuan Ramadan untuk asnaf tak ada ke? Ni soal baru kita cerita tadi. Okey, Ustaz Nazam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Yang bertanya itu mungkin ahli keluarga ataupun bertanya itu adalah seorang asnaf yang berdaftar di Majlis Agama Islam Melaka. Alhamdulillah, walaupun negara kita diuji Allah,
dan kita berada dalam PKP, bantuan dulu kita kata bantuan persediaan Ramadan. Okey. Tahun ni kita sebut dengan nama bantuan persediaan Syawal. Jadi untuk makluman semua asnaf Negeri Melaka yang berdaftar, yang telah dimaklumkan hampir 11,000 orang. Okey. 11,000 orang. Yang Melaka ni 11,000 orang. 11 termasuk yang mualaf apa semua. Ya. Kalau makna seorang akan dapat RM400. Okey. Itu memang telah dibincangkan dan akan dibayar. Benda ini bukan secara manual macam lepas-lepas. Dia ada majlis dekat masjid, ramai-ramai. Kita tak, sebab ini PKP, nyawa lagi utama. Ya, betul. Kita masuk secara bank in. Maksudnya kita nak kena maklumkan, betul. Masuk ke akaun masing-masing. Dan cuma kami Majlis Agama Islam Melaka mohon maaf di atas teknikal. Maklumlah, ini adalah suatu kaedah baru, perubahan untuk masuk akaun ni. Ya, betul. Dan al-maklum, asnaf kita akaun dia hari ni buka 2 bulan lagi dah jumut. Jadi benda tu kadang-kadang nak nembus tak boleh. Dia macam isu bantuan BPN lah. Ya. BPN, duit dah ada. Jadi duit ni terapung sebab nak masuk ke akaun bank tu tak aktif. Bukan nama dia satu tak boleh masuk, satu kemudian minta maaf. Tapi tuan-tuan punya duit ada. Kita tengah cuba sedaya upaya teknikal, kami tengah menggabung jalin. Kadang-kadang jadi konflik. Yang sana salah ni dalam lambat ni. Asnaf kita, orang yang kita hargai, masa memang berjalan, dia asyik tanya bila nak dapat, bila. Kalau Cikgu Nasa pun tengah pukul 11 malam dia orang tanya. Tapi tak apa, biar tuan bertanya begitu, daripada kita berada dalam suatu anggapan, wah tahun ni tak dapat, jangan disabat duit tu ramai-ramai lepas raya ni memewah hidup. Tak tuan-tuan, nak jadikan kebetulan lah ustaz lah beli superbike. Tuan-tuan, wallahi wabillahi watallahi, amil zakat Majlis Agama Islam Melaka, kalau duit tak diagihkan dia tak masuk kocik tuan-tuan. Tidak dinamakan atas apa hak aku sendiri, tak ada. Tapi kadang-kadang saya tengok yang ialah geng-geng Ustaz Nur Azam ni kan, Cik Zul kan, kalau nak tengok kan, kalau barisan pegawai pejabat agama Islam ni, bahagian agihan zakat ni, dia orang punya tahap stres tu tinggi. Kalau tengok air muka masing-masing pun, orang kata apa, muka sedih tau. Muka letih sebab sentiasa berfikir kan. Sebab zakat dia ada istimewa tuan-tuan. Kalau JKM dia menamatkan seseorang penerima dia, dia boleh diterima hati dengan hampir hati terbuka lah. Walaupun dia orang banyak persoalan. Tapi zakat tak. Zakat kalau ditamatkan, dia ada atasan. Al-malum. Cikgu faham. Tak payah hurai lah benda tu. Dia orang kata apa, macam Ustaz Ghazal kata, yang faham. Jadi itulah antara okey, terima kasih. Mira Edoraliza kata terima kasih. Okey, baik. Nanti Mira, kalau kata jikalau ada asnaf-asnaf, mungkin kita boleh bagi cadangan pada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar. Mungkin kita boleh membantu pihak agihan, iaitu mungkin ada asnaf yang tak mampu nak bergerak dan memang tak ada akaun. Jadi setidak-tidaknya kita gerakkan sukarelawan yang mana ada dalam lokasi untuk membantu asnaf ni, bawa asnaf pergi bank ke. Betul. Jadi terima kasih. Jadi orang kata apa, membantu setidak-tidaknya membantu. Macam yang saya isukan pada Ustaz Nur Azam itu, iaitu kita cari dia punya waris. Betul. Kan. Lepas tu untuk sambung dia punya bantuan. Jadi ini pun ada beberapa perkara yang buat penyambungan bantuan ni pun ramai yang tak faham. Sebab dia agihan zakat ni, yang saya tahulah, sepaham saya, dia setiap tahun dia akan nilai. Setiap tahun dia akan nilai. Dia ada tempoh cikgu, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Yang kita amalkan dia ada setahun. 3. Macam kita hidup lesen lah. Ada yang kata lah, ingatkan seumur hidup mah. Tak boleh. Kalau tak seumur hidup boleh buat apa, borang waris. Rupanya saya tanyalah kawan-kawan saya, macam saya tanya apa rakan-rakan yang sekolah agama dulu kan. Rupanya yang kenapa setahun sekali ini sebab harga barang berbeza setiap tahun. Maksudnya kalau dia kata seumur hidup, maksudnya kalau 400 dia lah seumur hidup.
Setuju. Betul. Termenung balik orang yang Dia memang kalau setahun sekali ni cikgu banyak hikmah dia. Yeah. Sebab kadang-kadang dia ada keperluan lain untuk tambah skim. Dia sakit, tak ada modal untuk buat rawatan berkali-kali macam dialisis. Kita tambah. Jadi sebab umur bertambah. Lepas tu ada juga dari segi dulu anak dia tiap 5 sekarang dah tak sekolah. Walau tiap-tiap bulan. Walaupun bulan 12 cikgu. Cikgu pun faham bulan 12 mana sekolah. Ya, banyak tak sekolah lagi. Tetap masuk akaun RM50. Paling tidak dia boleh buat duit belanja. Tapi kalau dia dah tak sekolah, betul. Macam mana kita nak bagi kan? Sebab tu bila kita kata nak mau sambung, kita ketatkan sikit. Bukan ketatkan sampai apa. Maknanya pergi ke sekolah kejap, cop sekolah je. Betul tak Muhammad bin Abu ni masih sekolah? Kalau sekolah okey, kita on. Yalah, betul. Bermaksud dekat situ kan, ini sampai sekolah pun pusat agihan zakat dia connecting the dot dia punya hubungkan itu. Macam bab sakit tadi, katalah homodialisis tak homodialisis. Kalau kata lumpur ke potong kaki ke apa, itu satu bahagian. Jadi yang duduk kat rumah ni, yang mana yang mungkin fakir, yang miskin ni lain lagi cerita kan. Jadi sebenarnya antara kutip zakat dengan agih zakat ni, nampaknya agih zakat ni lagi mencabar, nampak gaya. Jadi rasanya saya nak tawar diri jadi sukarelawan boleh tak? Macam tadilah, maksudnya kita jadikan sukarelawan. Macam kawasan betul Kampung Ebek ada 5 orang. Mungkin bergerak pergi rumah orang tua yang mana yang ustaz bagi je asnaf tu. Kita pergi follow, tengok dah ada account bank, tak ada account bank. Tak ada account bank, kita pergi daftar account bank. Sebab apa? PKP ni mengajar kita banyak perkara. Jadi ini adalah new normal. Sebab kita akan berhadapan 2 tahun. Kita akan berhadapan 2 tahun. Jadi 2 tahun ni kita kena berhati-hati dalam pergerakan. Jadi orang kata apa, nampak gayanya kita kena gerak awal juga Ustaz ni. Betul. Boleh tak cadangan tu? Kita terbuka untuk cadangan. Cuma kita kata apa, hakikatnya kita kata kita tetap membantu apa pun keadaan. Cuma kehadiran agihan zakat, tim zakat tak berapa nampak dalam tempoh PKP. Kita menjaga, kita menjunjung arahan kerajaan. Kalau dah semua sibuk nak ngulur tuan-tuan, al-maklum lah. Kesian 3 bulan kita punya petugas-petugas perubatan tak balik. Frontliner kita, betul. Kalau masuk orang maim 4-5 orang lagi wahara tuan-tuan. Cukuplah kita bantu yang hampir 4 juta. Yang hampir 4 juta ni. Okey, baik Ustaz. Ni Kamarul Zaman Ros ada soalan. Bagaimana prosedur asnaf nak tambah jumlah? Nak tambah bini. Bagaimana prosedur asnaf nak tambah jumlah agihan zakat atas masalah kos kesihatan? Ni Ustaz silakan. Alhamdulillah, mudah je tuan-tuan pergi bawa dokumen sakit, memo daripada hospital. Kalau doktor agak berat nak bagi, tapi doktor kena bagi memo. Dan satu lagi dekat hospital pun ada dia punya apa, dia macam laporan perubatan laporan perubatan satu. Dia ada macam apa, agensi khas yang menguruskan. Kalau Sultan Melaka, cari dekat Wad Lama bersebelahan tengah-tengah tu. Dia Jabatan Sosial nama dia. Hospital Melaka. Ini ramai orang tak tahu tau. Saya pun baru tahu ni. Dan dia bawa surat tu dan ada memo mengatakan dia sakit. Kalau dia memang yang bertanya tadi Encik Kamu Zaman dia memang asnaf maim bulanan, dah dia memang disahkan doktor sakit, kita tambah skim lagi RM150 tunai. Nak bantu keseluruhan tak dapat. Ya, betul. Yang kita bantu keseluruhan setakat ini kalau pesakit dialisis. Dan maim ada center dia sendiri yang kita ambil sebagai panel kita, iaitu Sinar Dialisis dekat Bemban. Sinar dialisis dekat yang panel maim. Beban haid. Bermakna kalau tuan-tuan memang dah tak ada, doktor dah suruh dialisis, dah siap buat tapak, datang kepada kita. Sebab tuan-tuan, untuk makluman pendengar sekalian, sakit dialisis adalah sakit orang kaya pun boleh bankrupt. Sebab dia punya kos cukup besar. Kos dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau tak ada JPA, kalau tak ada SOKSO, hanya Allah aja menentukan. Betul. Kemudian tuan-tuan datanglah maim.
InsyaAllah. Ya, betul. Saya tak kata tu, tapi kalau betul-betul membenarkan datang main dokumen lengkap, hari dia datang hari tu juga pergi dialisis kat tempat tu. InsyaAllah. Saya tak kata apa, InsyaAllah. Maksudnya kita maksudnya diusahakan. Diusahakan. Kalau kata lengkap lagi bagus. Jadi macam contoh kalau kata yang kata ustaz kata insya-Allah tu sebab kita kena tengok juga kan dokumen. Yang kedua tengok ada dia punya queue tu ada kosong tak ada kosong dialisis kan. Tapi setidak-tidaknya maksudnya jaminannya lah kalau dapat selesaikan hari tu pusat agihan akan selesaikan. Jadi terima kasih ustaz. Jadi maksudnya kita juga ucapan terima kasih kepada yang menyoal tadi. Ada dua orang tadi, Mira dengan Kamrul Zaman. Setidak-tidaknya kita dapat merungkaikan. Okey, terima kasih. Kamrul Zaman terus kata alhamdulillah, terima kasih ustaz. Olive House Jasin, alhamdulillah info yang sangat-sangat berguna. Dan terima kasih juga kepada saudara Hazuddin Hashim. Hazuddin Hashim ni pegawai undang-undang di MBMB. Ni sahabat kita ni. Dulu bekas YDP sini. Ex YDP kita. Jadi terima kasih kepada semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar. Jadi kita mungkin akan buka soalan. Kalau ada soalan boleh letakkan di ruang komen. Dan sebenarnya tajuk kita yang hari ni agak memang mula-mula nampak bab agihan zakat tu nampak macam simple kan. Tapi bila dikupas Cik Rizal macam mana? Apa pandangan? Itulah dia. Ada kupas-kupas sampai pukul 5 pun tak ada. Cerita tu ada je. Ini rasanya memang banyak ni. Rasanya mau kena buat kena tambah siri ni. Kena tambah siri khas. Sebab apa? Agihan ni saya nampak daripada peringkat awal tadi, yang pertama bagaimana nak mengenali asnaf. Okey, daripada segi syarat yang utama tu maksudnya yang dah dibagi garis panduan oleh dalam Islam ialah 8 asnaf yang patut kita beri tumpuan. Lepas tu dalam 8 tu pula kita nak kenal pasti siapa fakir, siapa miskin. Dalam kategori fakir dan miskin tu lah macam mana nak kita nak membuat sistem agihan. Selaraskan dengan kaedah negeri tu. Kaedah negeri tu. Rakyat dia macam mana? Rakyat dia macam mana? Oh, banyak cerita je ni. Jadi memang patutlah kita kena ada tubuhkan satu sukarelawan membantu Maim. InsyaAllah. Sebab apa dia macam ni lah Ustaz? Sebab macam contoh tadi yang jabatan sosial, saya pun baru tahu ni. Maksudnya kalau kita orang tu sakit, jadi kita bawa dia pergi ke jabatan sosial untuk buat surat akuan. Jadi bila surat akuan mengatakan dia tu dah betul sakit, jadi kita bawa ke pusat agihan zakat. Jadi lagi sekali kita kita maklumkan pusat kutipan zakat dengan agihan zakat berbeza. Tak sama. Tak sama. Memang dia ada zakat di ujung-ujung tu, tapi dia dua benda yang tak sama. Macam pusat servis proton dengan pusat jualan proton, dia tak sama. Entiti yang berbeza. Jadi kalau nak merujuk kepada apa-apa berkaitan dengan asnaf dan juga permohonan zakat agihan zakat ni, boleh merujuk kepada pusat agihan zakat yang berada di Jasin Bestari. Kalau di Jasin, di Melimau pun ada satu Ustaz jadi di Melaka apatah lagi di Melaka di mana Ustaz? Di Melaka dekat Bukit Pala. Bukit Pala. Dekat kompleks. Dekat kompleks itu dia punya HQ yang besar. HQ yang besar lah. Melaka Tengah yang menguruskan 3 parlimen. Okey. Dia uruskan dekat kan ada bangunan depan yang Ibu Surati nasi ayam nasi penyet tu. Okey. Dekat tepi tu sedikit ujung sekali tu. Dia ada panggil pejabat Baitul Mal lah. Pejabat Baitul Mal. Okey. Baik. Jadi orang kata masa pun menunjukkan jam kita ialah pukul 3.33. Sikitlah daripada saya juga. Jadi mungkin sebagai peringatan daripada Ustaz Nur Azam untuk semua. Sebab memang tajuk ni sebenarnya dah dikupas-kupas besar rupanya. Macam kita tengok bisul kan, nampak punat kecil je, rupanya bawah tu. Ya Allah. Jadi saya rasa memang patut kita mungkin kena ulang tayang balik ataupun kita kupaskan lagi dalam satu siri yang lain kan. Sebab ramai yang baru tahu ni. Saya pun baru tahunya. Okey, baik. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala man. Akhir daripada saya pada petang ini, kepada yang viral, kepada yang telah tak kira lah apa bentuk viral,
kami bahagian agihan zakat atau Majlis Agama Islam Melaka tidak pernah merasakan benda itu sebagai satu penghinaan. Walaupun perkataannya al-maklum lah. Yalah, orang perkataan tengah dahsyat. marah. Yalah. Kan, orang tengah marah. Tetapi tuan-tuan ingat cuma satu je. Dalam kajian yang kita buat, segala viral hanya 5% saja. 5% saja. Kebenaran dia adalah fakta tu benar. yang kena kepada layak dibantu dalam fakir, miskin atau berada dalam lapak asnam. Yang lain mungkin tak ada cerita yang sebenar. Ya, betul. Contoh sampai apa duduk rumah nak rebeh apa semua. Rupanya rumah dia yang sebenar sebelah. Yang itu rumah tua jadi pecanggahan keluarga. Aduh. Dia tunjuk yang gebeh sampai masuk TV3. Tuan-tuan, dulu satu siaran TV terkenal Malaysia menjadi idaman. Ya, betul. Tiap-tiap minggu asal ada siaran tu je orang tengok. Lama-lama sekarang Cikgu Nasar sendiri pun tahu. Orang pun dah tak nak tengok. Ya, betul. Sebab cerita yang dikeluarkan banyak macam dia macam drama. Dah macam apa, dah macam agensi Aswara pula. Betul. Untuk melatih pelakon pula kan. Pelakon. Apa salah satu dia bawa apa? Kesian sampai makan siput babi. Rupanya orang kampung kata memang dia suka makan dalam tu. Nak kata macam mana kan? Nak kata macam mana? Macam saya contoh ini berlaku dalam kawasan Jasin tau. Ustaz. Betul. Saya baca dalam harian Metro. Kata tinggal dalam geban dan nak raya tinggal dalam geban. Betul. Saya gerakkan kita punya pasukan kita sampai je kita letak Quran. Rupanya dia tak nak Quran. Bila tak nak Quran saya kata ini dah lebih. Sebab apa, kita test dengan Quran dengan telekong dan apa, kita tak tahu duit. Kita letak Quran dulu. Kalau dia lulus dengan ujian Quran tu, maksudnya baru kita boleh hantar duit. Ujian Quran fail. Rupa-rupanya lakonan semata-mata. Lakonan. Sebab tu cikgu, akhir daripada saya, segala viral tu tak pernah kita hina dan kita abaikan. Kita pergi tengok. Kita pergi tengok. Dan apa yang mana patut kita bantu, kita bantu. Ya, betul. Dan apa yang tuan-tuan dah bagi, netizen sama ada menyokong kami. Yalah, betul. Atau tak menyokong, itu adat. Yalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun dah menyebut di dalam kalamnya yang mulia, buka dalam surah At-Taubah, wahai Muhammad, sebahagian daripada mereka akan menghina kamu dalam hal-hal agihan zakat. Apa dia tuan-tuan? Apabila engkau bagi kat dia, wah dia puji engkau, kamu yang melambung langit. Ustaz Azam bagus. Cikgu Nasar adil. Ini macam dia up. Tapi apabila sampai satu masa kita tak bagi zakat kepada orang tu, maka dia akan cakap dia hina kita. Dia maki kita. Itu yang ada yang ustaz apa yang kita dalam siri kita ni pun ada letakkan yang cerita pasal adab dalam bulan Ramadan. Tapi cuma kami kata siapa yang menghina kami dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Sallu ala Nabi, kami maafkan semualah. Saya wakil Majlis Agama Islam Melaka. Maafkan. Kalau nak simpan dendam juga kalangan kami itu terpulang. Kalau sayang tak apa. Kalau sayang tak apa. Dan ini memang jelas. Sebab itu tak ada masalah. Apa pun urusan kita bincang. Farudduhu ilallah, kembali kepada Allah wa Rasul. Bincang. 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 Sekian daripada saya, hingga berjumpa lagi. Terima kasih. Okey, jadi rakan-rakan semua yang bersama dengan kita pada hari ini dalam program penghayatan Ramadan yang disiarkan secara langsung dari studio Majlis Pembedaran Hang Tuah Jaya pula dah. Majlis Pembedaran Jasin, jauh tersasar ni. Macam melantuk. Aja marah YDP dia sekarang. Okey, dari Majlis Pembedaran Jasin yang mana kita bersama dalam anjuran ini adalah Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, Persatuan Pancawarisan Melaka, Masjid Agama Jasin, dan juga dengan kerjasama Pejabat Parlimen Jasin, MPJ sendiri, Majlis Pembedaran Jasin, dan juga kami di Jasin Daily. Jadi kita bersiaran pada hari ini alhamdulillah dengan tajuk yang nampak simple tapi besar, dan rasa-rasanya kalau tuan-tuan tengok daripada ulasan ni, rasa-rasanya memang kita kena request Ustaz Nur Azam untuk terangkan lagi tentang bab. Ada berapa banyak bab ni sebenarnya. Kalau ikutkan nak kenal siapa asnaf ni pun satu benda yang cukup besar Cik Zul
Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih Datuk Abu Bakar pun ada dengan kita. Bel JD salah seorang daripada admin Jasin Daily yang turut bersama. Olive House Jasin kata terima kasih Ustaz. Sekejap, okey saya tengok ni. Kemudian Nur Cempaka, terima kasih Ustaz. Okey, jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada waktu yang sama besok dengan barisan penceramah-penceramah kita, ustaz-ustaz kita dari Pejabat Agama Islam Daerah Jasin dan juga Masjid Al-Ghaffar. Dan serta terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada Pancawarisan Melaka yang turut hadir bersama, saudara Zul dan juga saudara Suhaizan. Jadi kita Nur Cempaka, terima kasih juga Cikgu Nasa dan Cik Azizah. Okey, terima kasih Nur Cempaka. Nur Cempaka dah sedia untuk berbuka ini, Cik. Berbuka apa, Cik? Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan satu dendangan untuk anda, iaitu Allahumma arhamna bil Quran. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Saya nak pergi masjid sekejap. Okey, Dek Nur jalan tu. Naik ke juga?
Ayah, Adik nak pakai sandal baru.